Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya, alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, iaitulah kita berada lagi di dalam bulan Syawal. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah kedudukan kita, keberadaan kita, hadirnya kita pada malam yang barakah ini adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Walaupun kita sekarang berada lagi di dalam bulan Syawal, yang mana kemeriahan itu masih lagi kita rasakan. Alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang ada setengah orang dia tak faham, dia marah, kan? Dia kata apa? Sepatutnya mana ada puasa sebulan, raya pun sebulan. Dia marah sikit, kan? Dia kata patutnya raya kita ni pada malam raya dengan pagi raya tu je. Jadi apa ni? Orang Melayu kita ni puasa sebulan, raya pun sebulan. Mana ada dalil? Pula dah, kan? Nak tanya ada dalil tak ada dalil, banyak benda kita buat Nabi tak buat. Tiba Aidil Fitri agak-agak Nabi duduk Madinah, balik tak kampung Nabi. Kampung Nabi mana? Mekah tu. 8 jam, 9 jam naik bas. Ada tak? Agak-agak lah malam raya lah. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba malam lebaran, baginda bergegas pulang ke kampung halaman. Ada? Jenuh carilah. Dah kita balik kampung tak? Balik? Baliklah Ustaz. Kalau tak balik itu tanda-tanda alamat sakaratul maut lah tu agaknya. Kan? Kan? Maknanya kita kokok mana pun balik juga. Tak balik rumah mak. Ayah dah tak ada Ustaz, mak dah tak ada, empat-empat tak ada dah. Belah saya pun tak ada dah, belah orang rumah pun tak ada dah Ustaz. Tapi baliklah, ada kumpul adik-beradik, ziarah. Tu. Tu kata zaman Rasulullah tak ada. Ada tak dalil Nabi SAW bagi duit raya pada anak-anak? Ada? Jenuh cari duit, tak adalah dinar. Ada? Kita bagi tak duit raya? Alhamdulillah lah Ustaz, budak-budak datang. Alah, bagi je lah. Kadang RM2, kadang RM3. Tengoklah Ustaz. Kalau anak buah tu bagi RM5 sikit. Kan? Yang masuk universiti tu bagilah RM10 ke RM20. Bagi tak? Ada tak Nabi SAW bagi duit dinar? Ustaz, saya tak bagi juga Ustaz sebab ikut Nabi. Itu bukan ikut Nabi, itu kedekut tak hidung masin.
Kan? Tak faham bahasa. Tu kata, bukanlah kita sambut sebulan Ramadan. Sebulan Syawal tu dengan makna kita nak tukar syariat. Nabi kata lebaran Aidilfitri itu malam raya pagi raya je. Habis orang Melayu kita dah buat nak tukar syariat tu. Bukan bermaksud sedemikian rupa. Ada open house-nya, ada undangannya. Maka inilah kemeriahan di tempat kita, yang mana adat membawa kepada ibadah. Inilah dia. Kan? Open house kadang-kadang habis Syawal open house lagi. Kan? Zulkaidah, tak ada masalah. Sebab kita buat tu bukan sebenarnya jamuan Aidilfitri. Habis tu kita tukarlah nama Ustaz. Tukar apa pula? Jamuan kesyukuran ke, doa selamat ke, ikutlah apa-apa pun. Itu menandakan bahawasanya kita faham syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, syukur banyak-banyak Allah Taala beri kesempatan kepada kita dapat sekali lagi kita meneruskan pengajian berkitab kita. Alhamdulillah. Walaupun hampir sebulan lebih jugalah kita tangguh. Sebab dalam bulan Ramadan lagi tu Ustaz datang, kita tak baca kitab ni. Kita hanya buat tazkirah santai saja bersama dengan jemaah-jemaah di dalam bulan Ramadan, iaitu selepas daripada habis solat sunat tarawih. Jadi alhamdulillah, malam ni kita nak sambung sikitlah ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah SWT. Insya-Allah kita nak sambung pada kitab kita Mutiara Tasawuf karangan Syekh Ibnu Athaillah, ataupun lebih dikenali dengan kitab Risalah At-Tazkiyah fil Ahwal An-Nafsiyah. Kita nak sambung, kalau tak silap Ustaz, muka surat berapa? 20 ke? Betul 20 atas sekali, betul? InsyaAllah kita sama-sama tengok, sama-sama kita perhatikan. Kita nak bahas pada tajuk mana lagi ni? Rasa Ustaz masih lagi pada tajuk tasawuf kita, iaitulah kelebihan kita mempelajari ilmu tasawuf. Okey. Nombor 1, mengeluarkan diri daripada penguasaan nafsu. Nak keluarkan diri kita. Daripada terikut-ikut akan hawa nafsu. Kita cubalah. Okey. Kita tengok pada muka surat 20 atas sekali. Kata musannif rahimakumullahu taala, Syekh Sa'id Hawa ketika menghuraikan hikmah yang mulia ini berkata tentang nak hindar, nak kontrol, nak kawal bahawasanya nafsu kita. Apa kata Syekh Sa'id Hawa menerusi hikmah ini? Syekh Ibnu Athaillah, tulis sikit, ulama yang terkenal dalam bidang tasawuf. Syekh Ibnu Athaillah, dia ulama terkenal lah. Banyak karang kitab, antaranya Tajul Urus. Banyak kitab lah. Antara kitab-kitab yang dikarangkan. Kalau mengaji itu dalam tu. Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan kepada manusia. Ini dia. Hikmah. Kata-kata hikmah. Okay? Bukan semuanya benda yang tak ada daripada sanad Nabi kita tak boleh guna. Tak. Kan? Kata-kata ulama, banyak ulama pesan pada kita. Mengingatkan kepada manusia, ke manusia ni khawasul awam lah, kita ramai-ramai. Pendidik. Biasa siapa pendidik? Guru-guru lah. Yang pernah berkongsi ilmu kepada kita. Murabbi. Murabbi ni tulis sikit, yang bawa kita untuk takut pada Allah. Adapun pendidik, dia menyampai semata-mata. Lepas tugasan dia dah. Orang tu takut ke, tak takut ke. Ataupun dia buat ke, tak buat ke. Itu bukan kayu ukur dah. Saya dah ajar dah dia ustaz kat sekolah. Dia yang malas. Habis dah. Itu nama pendidik. Tapi murabbi, dia tarbiyah. Dia tengok, tak kena lagi ni. Dia gilap lagi. Dia polish lagi. Tak boleh macam ni, dia kona pula macam ni. Kan? Kaedah. Nak mentarbiyah. Dan keseluruhannya. Ni nak cari murabbi ni payah. Kita kalau boleh biar ada seorang. Rujukan utama kita. Biar boleh seorang. Bukanlah kata kita berpegang dengan seorang tu je. Tak.
ada ulama kata main muzik haram. Nah, itu jumhur. Nah, ada ulama kata tak, main muzik sehingga buat benda yang lalai. Salat pun tak buat, dedah aurat, kelab malam, minum arak. Ada tu. Nah, tapi kalau ikutkan kita katakan ulama-ulama antaranya dalam mazhab Imam kita Syafi'i sendiri, kalau tengok pada dasarnya, main gitar, main alat muzik, nah, main yang jenis kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, yang kita kata tak ada apa, Allahumma salli ala Muhammad, yang bertali, biola, gitar, kebanyakan ulama mengatakan haram. Tapi ada khilaf juga. Kena tengok tu. Kan? Boleh, tak ada masalah kalau kata nak main. Nah, jangan sampai banyak perkara yang tak reti. Ada. Nah, jadi kalau kita orang yang mengaji, tinggalkanlah benda tu. Betul? Didik. Kan? Makanan. Makanan tu banyak lagi lah Ustaz. Ada Ustaz. Kan? Bukan kata tak makan benda tu. Tak ada apa lah Ustaz. Nah, tak ada masalah lah. Fikir. Kalau nak tengok kan, kalau daripada zahirnya boleh makan. Kan? Mi ada RM2.6. Oh, tu murah lah tu, RM1.50 dia. Tapi tak tahulah tu tulisan Cina je tengok. Tak apa. Boleh ambil. RM1.50. Asalkan memang tak ada jelas zahir benda yang haram. Oh, tapi tak apalah Ustaz. Makanan Ustaz. Nah, masuk dalam perut ni halal RM2, RM20, RM2, RM4 Ustaz. Niat ajalah contoh. Nah, sebab apa? Kita tahu yang mana yang haram, kita tahu mana nak elak pada pak syubhah. Kita tahu. Itu murabbi yang didik kita. Kan? Tapi kalau pendidik, dia bagi tahu je lah. Selagi mana tidak ada jelas keharamannya. Nah, kita makan mi, kita buat apa-apa, tak ada apa-apa benda yang mudarat, boleh. Dan tak perlu usul. Siapa buat, siapa buat, siapa buat, siapa buat, siapa buat. Nah, buat tu betul ke bercampur dengan apa, najis ke gerbak ada buat, tak perlu usul. Tengok barang, okey, mi kuning. Nah, ada campur tak benda-benda apa? Tengok tulisan, tak ada, boleh ambil. Walaupun tulisan Cina, walaupun tulisan apa sekalipun. Tapi kalau murabbi dididik. Tuan-tuan kena ingat. Nah, Ustaz pesan, pergi mana-mana, di antara sedekah kita, betul masjid, betul surau, betul orang-orang yang uzur, orang sakit. Tapi kita kena ingat, ekonomi umat Islam juga adalah sebahagian daripada sedekah kita. Nampak produk muslim tu, ambil lah Ustaz. Beza sikit je Ustaz. Tak miskin pun saya. Orang yang buat ni Ustaz, dia bayar zakat. Putar, pusing, kembali balik. Mungkin ada anak buah saya nak pergi sambung belajar kat Jordan, duit tak ada. Apply lembaga zakat Negeri Sembilan, apply jabatan zakat Negeri Sembilan, apply pejabat pihak zakat Negeri Sembilan. Nah, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Ustaz, ada Baitul Mal lah, ada zakat lah, gedemak ada buk pusing balik Ustaz. Tu nampak kat situ. Tu murabbi. Nah, didik, Ustaz ambil lah barang tu. Tak jadi kaya pun kita. Nah, jimat setakat 3 sen, 4 sen. Tak jadi miskin pun kita kalau kita beli hak mahal tu. Tu. Kan? Dia mendidik kita. Murabbi inilah. Dia tengok, dia perhati. Dan keseluruhan bahawa inilah antara perkara-perkara yang mencacatkan diri seseorang secara umumnya. Ada benda yang mana kalau kita ni tadi hadirin hadirat, ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, kita tak faham. Nah, macam manakah yang dikatakan untuk merosakkan, mencacatkan, mematahkan takwa dan iman kita dengan nafsu kita. Betul. Nah, ini antara perkara-perkara yang mencacatkan diri seseorang secara umum. Dan secara umum ni keseluruhan. Kan? Tengok, tu yang boleh bercakap tu saya, walaupun saya tak semayang, kan? Tapi saya buat ibadat sedekah, tolong orang. Tak boleh macam tu. Itulah mencacatkan diri secara umum. Nah, walaupun benda yang lain abang buat tu alhamdulillah. Tapi kunci akaun dia abang tak ada. Kalau kita kata akaun ni, password dia abang tak ada. Kad bank abang tak ada. Username abang tak ada. Abang nak keluar duit, nak transfer duit, nak beli duit macam mana? Nak pergi kad debit pun tak boleh. Nak transfer online pun tak boleh. QR code pun tak boleh. Dah abang akaun pun tak ada. Nah, tak apa Ustaz.
Nah, saya ni ustaz, tak apa, walaupun saya tak ada tu, saya adalah simpan duit sikit-sikit. Duit simpan sikit-sikit tu lain. Nah, saya buat ibadat yang lain-lain tu ustaz, cuma semayang je lah ni ustaz. Nah, saya tak berapa lah ustaz kalau bab solat ni ustaz. Kadang-kadang sibuk lah ustaz. Nampak? Secara zahirnya, dia mencacatkan diri dia sendiri secara keseluruhan. Nah, dan seharusnya setiap manusia, seharusnya ni, sayugia lah dalam kitab disebut. Nah, seharusnya tiap-tiap individu daripada kita cuba membebaskan diri daripada perkara-perkara yang mencacatkan itu, serta membuktikan bahawa bebasnya diri dari perkara-perkara yang mencacatkan itu, iaitulah merupakan pendahuluan kepada sampainya hati kepada mengenal akan sifat-sifat Allah SWT. Tulis sikit sifat-sifat Allah tu sifat apa? Sifat kesempurnaan, sifat kamalat dia panggil. Kalau orang tanya sifat Allah ada berapa? Ibu-ibu jangan jawab sifat semua apa nama-nama Allah 99 tu. Sifat Allah ada berapa? Saya mengaji sifat 20. Sifat-sifat Allah ada macam mana? Uluhiyah, rububiyah dengan asma wa sifat. Salah. Sifat Allah yang pertama tak terbilang akan kesempurnaan. Tak tahu berapa banyak, tak tahu. Nah, cuma ulama rangkumkan sifat 20. Tu kena belajar. Nah, wujud, qidam, baqa, mukhalafah, ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Kena belajar tu. Nah, belajar secara ijmal. Ijmal ni secara lebih-lebih kurang asal tahu. Contoh, ustaz nak tanya, ibu-ibu percaya tak, ayah-ayah percaya tak adanya Allah? Percaya tak? Percaya. Apa dalil adanya Allah? Nak jawab apa? Apa bukti adanya Allah? Tahu dah orang bagi tahu, memang percaya dalam hati, memang belajar daripada sekolah dulu, memang sampai hari ni i'tiqad berpegang putus dalam fikiran, putus dalam hati, putus dalam diri kita Allah Ta'ala tu ada. Nah, jadi kalau orang tanya secara zahirnya, nah, secara kesimpulan keseluruhan, ustaz kadang-kadang tak tahulah wujud kidam tu apa ustaz Nah, baqa, kekal, mukhalafatuhu, lagu rayaan dulu tu, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudrat. Alamak ustaz, kudrat apa ustaz? Kekuatan. Iradat. Alamak ustaz, iradat berkehendak. Maknanya Allah Ta'ala nak buat. Ilmu lah ustaz, pengetahuan, hayat. Tapi itulah ustaz, kadang-kadang tak boleh nak detail lah ustaz. Orang tanya ibu-ibu, ayah-ayah, okey, kalau macam tu tak apalah. Apa bukti, apa kefahaman ibu-ibu, ayah-ayah, apa kefahaman hadirin-hadirat jemaah surah An-Nur malam ni, yang nak katakan selama ni kita sembah Allah, bukan kita sembah Kaabah, bukan kita sembah apa benda, tak, kita sembah Allah Azza wa Jalla. Orang tanya, apa bukti, dalil Allah Ta'ala tu ada? Tak payah Quran, tak payah kita kata apa-apa, dalil pertama. Ibu-ibu, ayah-ayah nak jawab apa? Nak jawab apa? Pertama sekali, dalil Allah Ta'ala tu wujud. Jawab apa? Jawab apa? Alhamdulillah. Betul lah tu. Nah, ibu-ibu cuba jawab seorang. Apa bukti? Ingat sampai bila-bila kalau orang tanya. Tahulah Allah tu wujud, wallahu yuhyi wa yumiit, Allah Ta'ala menghidup mematikan, qul huwallahu, tahu. Tapi secara normal, secara asas dan dasarnya, orang tanya, mana bukti Allah Ta'ala wujud? Ibu-ibu jawab apa? Adanya alam ini. Itulah dia. Nah, nak jawab dunia macam tak berapa tepat. Sebenarnya betul je pun dunia tu. Tapi kalau cakra langit, awan, langit ke-6, ke-5, ke-4, kita panggil dunia juga ke tu. Naik Sidratul Muntaha, naik kursi, naik arash, kita panggil dunia juga ke tu. Rasa bukan dah kan. Itu dah di alam lain, betul tak? Nah, kalau kita kata, adanya dunia ni, boleh juga.
Nah, boleh je, tak ada masalah pun. Kalau saya juru periksa, saya lulus saja. Nah, orang jawab kata, oh, adanya dunia ini. Betul. Tapi nak nampak gambaran luas lagi. Adanya alam ini. Hujan panas. Sebut hujan panas. Sekarang panas, ya Allah. Baru ni sahabat Ustaz lagi. Nah, sajalah WhatsApp dia. Kau bila nak datang rumah aku? Ustaz WhatsApp dia. Nah, biasa dia tanya masak apa? Ni dia tanya, ada aircon tak rumah kau? Kurang ajar betul. Ada. Panas betul sekarang ni. Allahumma salli ala sayyidina. Berapa darjah Celsius sekarang ni? Ustaz, berapa Nah, 40. Berapa sekarang? Tapi memang betul, ya Allah. Hai subhanallah. Nah, orang rumah kata, bang, sidai baju pukul 10. 1,5 kering dah, bang. Nah, memang betul, ya Allah, ya Rabbi. Nah, dulu jaranglah Ustaz kalau malam lah biasa kan. Kadang-kadang pasang aircon tu 24. Nah, pukul 2, pukul 3, kadang-kadang Ustaz sedar, Ustaz tutup. Kadang rumah sedar, rumah tutup. Ini jam rapat sampai ke subuh aku buka. Nah, baru biasa sahabat tanya lah kadang kan. Tanya, kau bila nak datang raya rumah aku? Nah, biasa tanya, kau nak masak apa Ustaz? Kadang, Syekh, tak nak masak apa? Ini jam kurang asam betul. Rumah Ustaz ada aircon tak Ustaz? Nah, tapi memang betul, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Memang rasa panas betul. Nah, cuaca lah, tak apalah. Nah, nak gambarkan, Ustaz nak cerita apa? Dalilnya Allah Ta'ala ada. Hujan, ni kejap lagi pukul 7 pagi besok naik matahari. Siapa bikin? Nah, nak kata patung. Patung tu pun manusia buat. Alamak. Nah, akal pun tak boleh fikirlah. Jadi nak jawab macam mana? Nah, hari ni turunnya kita kata air hujan. Tak berhenti-berhenti makanan di laut. Dah, apa lagi kita nak cerita? Langit tak bertiang, panas naik, hujan datang, matahari tenggelam, malam matahari naik siang. Ya Allah, itu jawabnya adanya alam ini. Selesai. Nah, lepas tu nak kata adanya alam ini tu Allah Ta'ala tu nak bergantung pada orang lain tak? Qiyamu'u binafsi. Itu Ustaz, tak berapa nak tahulah Ustaz. Selesai dah. Dia panggil maknanya ibu-ibu dah terkeluar daripada orang yang duduk dalam keadaan berdosa besar. Jangan tak main-main ni. Nah, saja kalau kata orang yang ngam-ngam dengan kita tu, cuba buat tanya. Nah, siapa-siapa yang ngam sajalah malam itu Jumaat malam Sabtu tu dengar kuliah Ustaz. Nah, Ustaz kata tak nak duduk dalam taklik. Taklik ni kita duk ikut orang dalam mazhab, dalam bab akidah. Tak boleh. Dalam bab fiqah tak apa, memang kita kena taklik. Memang kita kena ikut orang. Akidah tak boleh. Saja kalau yang kawan rapat-rapat tu. Nah, agak-agak yang ngam dengan kita tu, aku nak tanya kau. Kau memang percaya Allah, aku tahu. Adanya Quran, adanya Nabi, aku tahu. Tapi apa bukti Allah Ta'ala tu ada? Nah, Allah, kenapa kak tanya soalan ni? Tak sajalah nak share dengan kau ni. Nah, kalau tidak kita tak tahu tu, selagi itulah kita duduk dalam keadaan berdosa. Tu tak nak tu. Nah, selagi itulah kita solat. Sebab apa? Sebab Nabi sebut la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat kita. Nah, selagi mana kita tak kenal pencipta kita. Kenal tu atas jalan dasar tu. Nah, atas jalan ijmal tu. Lepas tu tak tahulah Ustaz, maksudnya macam mana kudrat ni Ustaz? Nah, Allah Ta'ala ni macam mana? Kudrat takluk tanjizi hadis ke? Kudrat takluk tanjizi qadim ke? Allah mahu Ustaz, macam mana Ustaz Nah, wujud tu wujud macam mana Ustaz? Kita pun wujud juga. Ada mula ke? Ada akhir ke? Tak, bukanlah tak payah. Maksudnya, tak boleh. Yang tu pun tak boleh. Cuba tanya-tanya sahabat-sahabat, sepupu-sepupu yang ngam dengan kita. Lepas tu kita bagi tahu jawapan. Ingat, pergi mana-mana kalau orang tanya ataupun besok. Nah, ada apa-apa dalil Allah Ta'ala wujud, bukti Allah Ta'ala tu ada, jawab adanya alam ini. Nah, siapa yang buat putaran jawab. Nah, adanya alam ini. Kalau jawab dunia ni pun betul juga. Nah, tapi nak nampakkan siapa yang ada neraka. Nah, itqun minan nar, ditutup serapat-rapat pintu api neraka, dibuka seluas-luas pintu syurga. Siapa yang buat tu? Maksudnya alam. Nah, nak jawab dunia pun boleh tapi kurang tepat sikit lah. Nah, jawab adanya alam ini. Jadi itu dia kata dekat sini, daripada perkara-perkara yang mencacatkan itu serta membuktikan bahawa bebasnya diri kita daripada perkara-perkara yang merosakkan.
merupakan pendahuluan kepada sampainya hati kepada peringkat mengenal sifat Allah. Habis, ini adalah kerana yang mencacatkan jiwa, yang akhirnya yang mencacat tu merosakkanlah. Nah, hati kita, kalbu kita buruk sangka, yang akhirnya menghalang manusia, lebih-lebih lagi para pendidik, nah, guru-guru, kepada ma'rifatullah. Apa ma'rifatullah? Tulis sikit dekat situ, jalan untuk mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifah, kenal. Jalan. Nah, kita nak kenal ma'rifatullah. Nah, nak kenal, nak tahu, nak faham, ialah tunduknya manusia itu kepada hawa nafsunya sendiri. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Nah, tunduk manusia, jalan untuk kita dekatkan dengan Allah tu apa dia, ibu-ibu? Ayah-ayah. Nah, apa jalan untuk kita tundukkan hawa nafsu kita? Iaitulah atas jalan dengan makna memperoleh ma'rifatullah, buang, kontrol, kawal hawa nafsu yang membawa kepada keburukan. Oi, payah, dengar senang lah. Nah, jangan riak, jangan sombong, jangan takabur, jangan mudah-mudah nak tengok kekurangan orang. Nah, macam kita lah pergi Aidilfitri ni. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, dia bagi tahu kepada kita pergi ziarah rumah orang, antara yang baginda Rasulullah SAW sebut, ulama bahaskan dalam kitab, pergi rumah orang, pekakkan telinga, butakan mata. Istilah ni apa? Jangan tengok kekurangan orang. Nabi sebut, pergi ziarah rumah orang. Nah, dalam kitab sebut, bahasa mudahlah, butakan mata. Nah, pekakkan telinga kita. Ibaratnya. Kan? Ni kadang-kadang tak setengah daripada kita. Kan? Pergi rumah orang. Ya Allah, langsir ni tak cantik macam ni. Dia pula lebih-lebih pula. Ada? Nah, kak ni pasu ni kak. Tak kena kat sini kak. Kalau dia nak bantu, dia nak tolong, dia nak ajar tu lain. Nah, ini condemn. Ya Allah, sofa ni orang tak pakai dah sofa macam ni. Subhanallah. Nah, jenis macam tu. Ada. Oh, letihnya tu. Nah, pergi tu memang nak cari kesalahan orang. Jadi dalam kitab sebut, di antaranya adab kita nak pergi ziarah orang. Nah, jemputan, walimatul urus ke, kenduri kesyukuran ke, jamuan Aidilfitri ke, ikutlah. Kalau hari ni orang duk panggil open house lah. Nah, ikutlah. Nah, pertama itu yang Nabi sebut. Jangan kita ni tadi mudah mula pasang telinga orang. Nah, tengok, dengar orang cakap macam ni, macam ni. Nah, perhati je rumah orang tu mana kurang, mana tak elok. Nah, jangan dia buat macam tu. Okey, yang kedua dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, cerita apa lagi? Pergi ziarah rumah orang, jangan terlalu lama. Tak kira lah rumah ke dewan ke mana-mana ke. Jangan terlalu lama, kecuali tuan rumah suka. Boleh. Nah, jangan terlalu lama. Ni ulama' sebutlah, Nabi tak ada tetapkanlah masa. Ulama' letakkan 30 minit tu memadai dah. Tu. Nah, 30 minit pergi ziarah rumah orang, pergi satu-satu. Memadai, kecuali memang tuan rumah suka. Ya Allah Ustaz, baru datang kejap, duduklah dulu Ustaz. Apa yang Ustaz Zebo nak balik, air pun tak habis lagi. Maknanya dia suka tu. Nah, ini kalau signal daripada tuan rumah tu, mula-mula tuan rumah tu duduk atas sofa, lepas tu duduk bawah. Nah, lepas tu duduk atas balik, tak faham-faham. Ada. Nah, kadang-kadang yang kurang asam, tak ada ke buah-buah pula. Subhanallah. Nah, orang tu segala macam hidang dah. Faham lah tu. Tuan rumah dah kejap duduk atas sofa, duduk bawah balik, lepas tu naik balik pula. Nah, tuan baju pun dah 2 kali tukar dah. Faham dah. Kaedah. Jangan terlalu lama pergi rumah orang. Nah, memadai 30 kecuali memang dia nak. Nah, duduklah jemaah surau dulu Anur. Apa lepas ni ada tempat lain ke? Tak ada dah bang, tak ada dah ustaz, tak ada dah ji, tak ada dah encik, tak ada dah tuan. Nah, duduklah dulu. Dah, rumah ni tak ada siapa-siapa nak datang ni, relax lah dulu. Allah, nak pergi mana? Tu maknanya dia nak tu. Okey. Kan? Tu kaedah dia. Dan yang ketiga, ni ramai terlepas pandang dalam kitab sebut. Apa dia? Nak balik tu doakan kebaikan tuan rumah. Doa tu tak syarat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tak syarat.
Kan? Alhamdulillah Ustaz, terima kasih Ustaz, sedapnya sate Ustaz. Kalau boleh minggu depan ada lagi Ustaz. Nah, ada juga jenis itu. Nah, doakanlah. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum bang, Assalamualaikum Ji. Terima kasih Ustaz, minta diri dulu lah. Allah sedapnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatkan rezeki. Luaskan apa yang Allah SWT berikan pada Haji. Dan mudah-mudahan sihatlah. Kalau ada apa-apa sakit itu hari kan, Allah Ta'ala bagi sihat. Doa. Nah, tak syarat lah. Ustaz nak minta diri dulu ni. Ya Allah, ya Tuhanku, kau bagilah hamba Allah ni yang sembuh ni. Tak baik-baik ni, nampak lain pula. Ustaz, saya belum nak mati lagi Ustaz. Nah, kaedah ni doa. Nah, semua baik-baik. Nah, pergi rumah, alhamdulillah. Kak, Ustaz minta diri dulu Kak. Allah sedapnya makanan Kak. Semoga murah rezeki Kak. Nah, kalau kata Kak, akak niaga lagi. Niaga lagi Kak. Semoga perniagaan maju. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat ke rezeki Kak. Itu kaedah doa. Nah, ini tak ada. Nah, kadang-kadang lepas habis pergi walimah, pergi majlis rumah orang, macam tu je balik. Kecuali dah memang tak dapat jumpa, cari-cari tuan rumah, tak ada tu lain. Nah, pesen makan, dah belah. Mau makan. Nah, tu dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Dia cerita tu, panjang lah tu. Nah, cuma nak nyatakan nombor 3 ni ramai orang terlepas pandang. Nah, balik-balik macam tu lah. Nah, doakan. Sebab tu Ustaz selalu sebut doakan. Maknanya doa tu akan kembali kepada kita dulu. Habis. Di sinilah asas atau punca yang utama kegagalan pendidik jiwa masyarakat. Nafsu. Nah, nafsu. Sebab tu sekolah mula-mula ajar apa dulu? Adab dulu. Sekolah ni ikutlah kementerian nak buat macam mana? Adab dulu. Nah, tengok orang dulu. Nah, cerdiklah setara mana orang sekarang pun. Takkan boleh lawan kecerdikan dan keberkatan orang tua-tua dulu. Buatlah macam mana pun. Nah, sama ada zaman salafus soleh, zaman sahabat, zaman tabi'in, bahkan zaman Nabi SAW. Buatlah macam mana sekalipun. Nah, kumpullah setara mana sekalipun. Sebab apa? Itulah antara puncanya. Nah, terlalu mengejarkan sangat. Ni akademik. Kena ada akademik. Bukan salah. Nah, tapi hari ni kalau tak masukkan adab-adab di dalam pendidikan kita. Kan? Adab ni penting lah. Saya tak heran orang cerdik mana. Nah, saya pun dah bagi tahu dengan rumah saya dah. Nah, habis tak heran lah. Nah, anak kita ni besok cerdik macam mana ke 30 juzuk ke, aku tak heran punya. Nah, yang penting ada adab. Jumpa orang tua tunduk. Nah, sebelum nak pergi, salam dulu. Kaedah. Nah, jumpa orang, Assalamualaikum. Jangan tunjuk-tunjuk orang. Nah, ni tunjuk-tunjuk macam ni. Nah, letak depan muka. Jangan. Adab nombor 1. Nah, kita tak heran punya. You cerdik lah macam mana pun. Belajarlah tinggi macam mana pun. Nah, sebab pesan almarhum Tuan Guru Haji Saleh bin Musa yang dipesan oleh Al-Imam Syafi'i rahimakumullah ta'ala kita, iaitulah al-adab fauqul ilmi. Adab mengatasi lagi daripada ilmu tu. Jawatangkan jiwa tu. Nah, roh kita tu. Sama macam kita ni. Nah, masuk masjid ni tak ada apalah Ustaz. Nah, anda tak dapat pergi haji. Tengoklah ni. Nah, engkau Perdana Menteri ke apa ke, wukuf di Arafah tu semua sama. Nah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Semua kain ihram. Gubernur ke, apa benda ke, raja ke, sultan ke, apa ke, Allah Ta'ala nak sebut. Besok itulah gambaran di padang mahsyar. Nah, apa benda pun tak ada. Tetapi nak gambarkan satu kedudukan, bila mana kita ni ada kuasa, bila mana kita ada kelebihan, bantu agama Islam. Ini yang kita nak. Nah, tak apa dah, bukan salah ada jawatan dan sebagainya, tapi gunakan pada tempat yang sepatutnya. Dan jangan pernah kita merasakan apa yang dipinjamkan oleh Allah sama ada pangkat, darjat, keturunan, harta, itu adalah milik kita. Semuanya pinjaman daripada Allah. Apakah dia ilmu yang mampu memberi faedah? Dah. Apakah dia ilmu? Tulis sikit ilmu. Yang pertama ilmu. Tulis sikit ain, lam, mim. Tulis sikit. Kat tepi tu. Ain, lam, mim. Ilmu. Ain, lam, mim. Bukan alam. Ilmu.
Kan? Ain yang pertama, kalau dalam kitab Samaratul Jannah, tulis sikit, ain tu sifatnya terbuka. Ain kan? Kan ain, huruf ain, terbuka. Waktu tu kita belajar, semua kita menerima. Tulis sikit. Ain tu, di waktu kita belajar, semua kita terima. Macam ni lah kita datang. Semua ustaz cakap, oh ya. Ustaz pula mengaji pula, oh ya. Ain. Ain, lam, mim. Nah, pergi pada huruf yang kedua pula, huruf apa? Lam. Lam tu bersifat dengan, tu, naik tu, cacak tu. Tulis sikit, di sini kena hati-hati. Tulis dekat lam tu, tulis sikit, lam tu, di sini perlu hati-hati. Di sini perlu hati-hati. Kerana menampakkan orang semua salah, dia betul. Tulis. Lam tu, di sini perlu hati-hati. Ain tadi tu semua terima. Oh, ustaz cakap. Oh, okey. Oh, maknanya kalau kata terlupa takbir, waktu belajar ni, semua faham. Nah, oh maknanya sembahyang raya rakaat pertama 7 kali takbir. Rakaat kedua 5 kali. Apa hukum dia? Sunat akhir. Okey. Tak buat pun tak apa. Tak ada masalah. Kan? Kan viral baru ni kan? Kat mana faham ke mana? Imam tu kan terlupa. Terlupa. Tak payah ulang. Dia sunat akhir. Kena tahu hukum dulu. Tapi tak apalah. Mungkin ada kesilapan ke apa ke. Nah, terlupa takbir pertama tu 7 kali tu. Dia terlupa yang kedua tak silap Ustaz. Dah azan lah. Kita bagi azan sekejap lah. Lepas tu kita sambung sikit. Azan dulu. Ada azan. Okay, azan. Allah. Mana dia jadi tujuan tu? Mana dia jadi tujuan tu? Apa tujuan Allah. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu itulah, kan? Ain tu waktu tu kita menerima apa yang guru kita bagi tahulah. Kan? Lam tu waktu ni kena berhati-hati. Ustaz tulis kan? Hati-hati. Waktu tu kerana apa? Waktu lam tu? Waktu tu dia mudah tengok kesalahan siapa? Kesalahan orang. Lam tu sebab tengah mencacak tau. Tengok adik tengok TV maghrib pun dia pecahkan je TV tu. Ni apa maghrib duduk dengan mamak ni kapi. Sudah dah lah. Semua tengok orang salah. Tak pergi surau ni, tak pergi masjid, apa ke benda ni macam Hindu. Apa hal pula ni? Tiba-tiba je ni dengar-dengar baru belajar. Baru masuk pondok, baru masuk tahfiz. Baru masuk sekolah agama. Kenapa macam tu pula? Habis semua orang salah. Pergi pada mim tu. Mim tu sifatnya kaki dia ke bawah tu kan. Biar belajar sampai situ. Bukan kata belajar sampai situ tu lepas tu tak belajar. Dah, bukan. Cari sampai situ. Lagi belajar. Maknanya bila kata lafaz mim tu siapa banyak salah? Tawaddu' rendah, turun. Aku yang banyak salah. Gambar-gambar ini saya lah tuan-tuan. Nampak? Tapi benda yang dah memang salah tu bagi tahulah. Jangan kata pula saya salah lah, itulah ini, tak. Kenapa perpecahan umat Islam, orang Melayu semakin berpecah? Tak usah salahkan orang lain. Kita punya bangsa ni ustaz macam ni, kita salah diri kita. Tu baru dapat. Ni tahu ustaz Chinese ni macam ni lah, India. Tak ada kena mengena. Perpecahnya kita mana? Ni solat berjemaah kita ni. Mana pergi kekuatan kita? Kita duk kata tu lah ustaz, taman ni puak ni lah ustaz, puak tu lah ustaz. Ada yang ni, yang tu. Kalau kedai roti canai, set kaki roti canai. Kalau geng motor pula. Kalau orang surau pula. Sebab apa? Sebab kekuatan berjemaah tak duduk pada saf yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Bila datang dekat sini, semuanya tak ada apa-apa. Apa benda yang ada lebih? Bagi tahu saya. Apa benda yang tuan-tuan ada? Apa benda yang saya ada? Tak ada apa, sikit habuk pun tak ada apa-apa. Tu faham. Lepas tu Allah Ta'ala barakahkan. Allah Ta'ala pupukkan pintu hati kita. Allah Ta'ala semaikan jiwa kita. Iyalah ustaz. Maknanya tak ada apa-apa lah ustaz. Ya Allah, ya Tuanku ustaz. Maknanya dulu saya ni tadi macam ni. Saya mengaku ustaz, mohon maaf. Tak ada apa, kita semua sama-sama. Nampak? Tak bergoyang kalau orang tengok macam tu. Tak takut orang tengok. Dia dah satu dah tu. Dia dah baik dah tu. Dia dah elok dah tu. Orang yang suka perpecahan ni dua je. Pertama non-Muslim, kafir, minta maaf sebut. Yang kedua, iblis laknatullah. Tapi kadang-kadang kalau silap tu tak apalah. Tak sampai membawa kepada haram, bawa kepada dosa. Tapi nak ilmu tu. Ilmu tu dapat daripada mana? Majlis taklim. Macam baru ni lah ada silap sikit lah. Tapi tak apalah, sebagai panduan juga untuk kita. Kalau tak silap tu tak nampak. Takbir 5 kali pada rakaat kedua tu, kalau tak silap ustaz lah, dia tak buat langsung. Dia takbir raya ni terkurang pun tak apa, terlebih pun tak apa. Sunnat hay'ah, macam bacaan dalam rukuk lah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Biasa ibu-ibu ayah baca berapa kali kalau dalam solat? 3. Kalau baca 4 boleh ke tak? Baca 1 boleh ke tak? Boleh. Tak baca pun tak apa, asalkan ada tomak. Jadi tak apalah. Mazhab kita angkat takbir tu sunat hay'ah, bacaan dalam tu pun sunat hay'ah. Allahu Akbar. Dia mula-mula iftitah dulu. Usalli sunat Aidil Fitri raka'ataini makmuman ataupun imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca iftitah dulu, bukan angkat takbir. Itu tak ada kena mengena. Takbiratul ihram tak ada kena mengena. Itu memang takbir wajib. Allahu Akbar kabira walhamdulillah sampai habis wa ana minal muslimin. Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wala. Angkat takbir itu sunat hay'ah, baca dalam tu sunat. Mazhab Hanafi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 7, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada tasbih. Boleh. Tak ada masalah.
Itu nama sunat haya'ah. Jadi kita Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ba'da riwayah sambung wala haula wala quwwata illa. Setengah semua subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar subhanallah. Setengah riwayat wala sambung lagi. Daripada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa. Naik rakaat kedua. Naik rakaat kedua patutnya bukan takbir tu tak kira, itu takbir intiqalan, takbir perpindahan. Naik Allahu Akbar. Patut berapa kali? 5 rakaat kedua. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Bila dah baca bismillah, automatik luput takbir tu dah. Waktu tu dah tak ada dah. Tak apa dah. Tak ada masalah. Terkurang 5 sepatutnya rakaat kedua 5 terbuat 4 boleh. Kalau 5 kali takbir 4 kali tasbih lah dalam tu. Kalau rakaat pertama 7 kali takbir berapa kali tasbih? 6. Tapi 7 kali tasbih juga boleh. Tak ada masalah. Kan? Lepas tu terlupa 5 kali. Lepas tu tanya makmum kan nak buat balik ke tidak. Makmum semua kata nak lah. Sebab tak ada takbir tak boleh raya dah sebulan tu. Betul tak? Rasa feel tu lain. Saya pernah tuan-tuan. Saya pernah 2018 tak silap. Ke 2017 saya lupa lah. Saya diminta oleh pihak surau ngam-ngam 8.30 pagi saya kena angkat takbir. Sini semayang Aidilfitri pukul apa mesti? 8.30. Sama lah. Nah, kalau lambat pun lambat sikit lah. Tapi surau tu dia kata tak. Ustaz nak briefing. Ustaz nak bagi pencerahan, ustaz nak bagi tahu kaifiat semayang macam mana, 8.20 ustaz dah start. 8.30 Allahu Akbar. Saya pun okey lah. Dah surau kata macam tu. Saya sampai dalam pukul 8.10. Saya pun relax, ambil uduk, semayang solat sunat 2 rakaat, gerbang-gerbang, 8.20 dia bagi mic pada saya. Saya pun okey lah. 8.30 Allahu Akbar. Semayang terus. Nah, dalam lepas habis khutbah tu ada seorang hamba Allah datang. Dia kata, Ustaz, kenapa Ustaz semayang awal sangat? Tak ngerti nak tunggu ke? Saya dah tengok dia macam ni. Abang ni nak marah saya. Saya kata, minta maaf banyak bang. Ustaz bertugas je kat sini. Pihak surau jemput Ustaz. Jadi pengurusi, pihak organisasi bagi tahu pada Ustaz, sebelum ni, 8.30 terus angkat takbir. Tak adalah Ustaz, tunggulah sekejap, orang nak sampai. Nah, semayang raya Ustaz. Bukan tak salah pun tunggu. Ustaz kata minta maaf. Tak apa bang, kalau macam tu abang boleh semayang seorang kat belakang boleh. Tak ada masalah. Kalau kata orang ramai dah habis, abang rasa macam frust, tak boleh nak semayang raya, tak apa. Abang semayang 2 rakaat kat belakang. Tak ada takbir pun tak apa. Macam solat sunat wuduk, solat sunat hajat boleh. Cuma janganlah abang buat khutbah kat belakang seorang pula. Tak adalah siapa nak dengar. Tak adalah Ustaz. Masalahnya ni raya Ustaz. Tunggulah sikit. Macam tak boleh tunggu pula. Bukannya lama. Ustaz kata, pagi tadi pun Ustaz dah jadi imam subuh kat sini. Ustaz tunggu abang tak sampai-sampai pun subuh jemaah tu. Subuh tu yang lagi afdal Ustaz cakap daripada. Tak adalah Ustaz. Bukan apa. Pandai dia. Dia boleh hujah. Hamba jawab, subuh tu hari-hari ada Ustaz. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Boleh jawab macam tu. Ustaz jawablah balik, walaupun hari-hari ada pun abang datang ke tidak? Nah, ada jadi macam tak boleh sembahyang raya tu. Rasa tak boleh nak raya lah. Tak apalah, baguslah perasaan macam tu. Nah, cumanya ilmu tu penting. Jadi tak perlulah. Ulang masuk perbahasan ulama pula lah. Sembahyang raya ada 4 rakaat ke 2 salam. Pula perbahasan ulama panjang lagi pula. Jadi maknanya ilmu tak apalah. Kadang-kadang kesilapan tu salah tu untuk kita juga. Tapi tak ada apa-apa pun. Bukanlah bawa kalau kata semayang balik 2 rakaat masuk api neraka ke tak ada kena-mengena pun. Cuma nak faham. Maknanya kalau katakan tentang biasanya 5 kali takbir kedua, aduh lupa lah Ustaz. Ataupun terkurang ataupun terlebih. Okey, jalan je. Dah rasa dah 6 kali dah ni. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. 6 kali. Ke-5, ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Boleh. Tak ada masalah. Tak baca pun tak faham. Tak Ustaz kata ni. Tak benar lagi lah. Kita buat, bagi tahu rakaat pertama 7 kali, rakaat ke-5, rakaat kedua 5 kali.
Bila dia angkat takbir tu, dia sekali lupa. Imam tu lupa juga. Nah, tak apa, tak ada masalah. Nah, dia sunat. Sunat aba'at yang lagi besar kedudukan dia, rukun sunat aba'at, sunat ay'ah. Sunat aba'at ada 2. Bacaan kunut pada pagi subuh dengan duduk tayat awal, sunat aba'at. Tayat akhir rukun. Sunat aba'at. Terlupa tu sunat untuk sujud apa? Sahwi je. Kena ulang dah. Tak perlu ulang. Tu. Nah, Allahu Akbar, naik rakaat ketiga. Contohlah. Patutnya duduk tayat, bunyi subhanallah. Maknanya detect. Ada kesilapan ni. Patutnya tadi aku duduk tayat awal. Contohlah, aku pergi naik pula. Sujud sahwi je lah. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlupa tahiyat awal, sunat sujud sahwi. Terlupa tahiyat awal, sujud sahwi pun lupa juga. Boleh tak? Sah tak sebenarnya? Sah. Tapi teruk lah imam tu, semut apa kau makan sangat tu? Nah, tahiyat awal pun, ke kuih samprit lomang ni kuih sangat ni. Nah, Allahu Akbar. Nah, lupa. Boleh, Ustaz. Nah, tak perlu ulang pun Ustaz. Apatah lagi sunat hayah. Tapi tak apalah. Sekadar orang kata maknanya akan datang. Tahu dah. Ilmu. Kejap lagi tak lama lagi nak sembahyang raya ni. Allah mak lupa juga imam Ustaz. Takbir pertama 7 pun tak baca. Takbir kedua 5 kali pun tak ada Ustaz. Okey. Tanya mam kenapa mam? Lupa lah. Saya lupa ni. Tahun depan imam kena pension dah lah. Mam relax lah bagi orang lain pula. Contoh. Okey. Naik khutbah dia macam tanya apa je. Apa ni imam ni gini. Tak ada. Normal. Sebab orang faham. Maknanya dia datang majlis taklim. Sebelum daripada tu dah berlaku pun dia tak ada masalah. Jadi sebab tu ilmu tu penting. Itu dalam bab fiqh lah tu. Cuma nak bicarakan pada bab kita katakan tasawuf. Sekali lagi, sikit. Apakah dia ilmu yang mampu memberi faedah kepada seorang yang alim? Yang suka kepada nafsunya. Tulis sikit yang suka tu iaitu yang berjinak-jinak dengan nafsunya. Habis dah lah. Ain tadi tu habis dah. Waktu tu semua kita terima. Orang cakap, ustaz nasihat, kawan-kawan tegur. Okey, Alhamdulillah. Pada lam, be careful, beware, hati-hati. Kerana pada waktu ini, kita rasa semua kita yang betul. Apa ni tak sembahyang duha? Apa ni tak baca surah Al-Mulk? Apa ni? Tengok mak ayah pun apa ni? Kecuali dah benda yang dah memang terang dah. Itu pun kena ada adab juga. Mak ayah memang tak jaga aurat, tak duduk aurat. Bukan boleh pom, tak boleh. Ada kaedah dia. Ada teguran dia. Walaupun memang mak ayah kita tu je lah. Wajib kita tegur sebagai anak. Takut kecil hati lah Ustaz. Tak ada, dia tak termasuk daripada dosa. Bahkan tak tegur tu dosa pula. Saya bukan apa Ustaz, mak ayah saya tak solat lah Ustaz. Saya kan kalau tegurkan kecil hati. Abang tak tegur tu abang dosa. Kecil hati pada syarak tak ada masalah. Diizinkan oleh Allah. Saya tu lah Ustaz, dah tegur dah isteri saya tapi kecil hati, mak mentua saya, mak saya, tak tahulah Ustaz, dah seminggu tak bercakap. Saya berat hati kata semenjak saya tegur dia Ustaz. Pakailah tutup aurat tu elok-elok sikit. Semenjak daripada tu lah Ustaz, tak bertegur dah dengan saya. Adakah dinamakan putus silaturahim? Tidak sama sekali. Adakah dinamakan kita menyakiti hati orang? Tidak sama sekali. Kerana benda yang bertepatan dengan syarak. Nak tegur tu. Cuma mungkinlah ada teguran tu macam mana. Ustaz, habis lembut dah Ustaz. Saya rasa tak ada. Bukan saya maki hamun, bukan saya caci maki. Tak. Saya kata kalau boleh lah. Istilah berlapik lagi tu. Kalau boleh lah. Pakai elok-elok sikit lah. Duk nampak lagi tu bawah-bawah ni tu. Duk pakai. Tudung tu lilit-lilit bawah ni. Had aurat lagi. Sebab tu kalau kita solat mana boleh bawah ni terdedah. Mesti kita tutup. Sebab ini dinamakan had aurat muka lagi. Bahagian kita, sini baru tidak. Sebab saya tegur lah Ustaz. Tapi dia kecil hati. Tak termasuk. Maknanya kita tak dinamakan berdosa. Kalau kita tak tegur tu pula. Apakah dia ilmu yang mampu memberi faedah kepada seseorang yang alim yang suka kepada nafsunya?
Apakah dia bentuk kejahilan orang jahil yang telah berjaya meninggalkan nafsunya? Oh, dalam ayat ni. Nah, apa faedah? Orang yang tahu tapi berat kepada suka, jinak kepada nafsunya. Nah, apakah itu bagai-bagai bentuk kejahilan orang yang jahil? Sebenarnya alim tadi itu jahil. Yang telah berjaya meninggalkan nafsunya. Nah, buat. Oh, ada dia. Baru sampai dia. Nah, okey. Nah, jadi tanda soal. Syekh Ibnu Athaillah berkata lagi dalam matan dia sikit. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ridha an nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa iffatin adamur ridha minka anha. Ini kata Syekh Ibnu Athaillah, bukan hadis ni. Nah, asal ibu punca segala maksiat kelalaian. Ambil mudah. Tulis sikit kelalaian tu. Ambil mudah ataupun ambil ringan. Muka surat 21. Asal punca ibu segala maksiat. Kelalaian. Ambil mudah. Dan kesenangan nafsu adalah tunduk kepada nafsu. Tulis sikit kesenangan nafsu yang pertama tu. Tulis sikit. Nah, kesenangan nafsu tu iaitu orang yang tak merasa menyesal. Kesenangan nafsu ni orang yang tak merasa menyesal dengan perbuatan maksiat. Seronok, sedap, happy, puas. Nah, kesenangan nafsu lah adalah tunduk kepada nafsu. Itu punca. Ibu segala maksiat, kepala bagi segala maksiat. Sedangkan sifat kepatuhan taat nah. Kepatuhan tu taat nah. Kesedaran dan penghargaan pada diri sendiri berasal dari tidak tunduk pada nafsu. Nak jadi kuat. Nafsu ni bukan kehendak je tak. Macam Ustaz lalu sebut dalam bulan Ramadan. Bila mana perut kita kenyang, nafsu jadi lapar. Nak buat. Bulan Ramadan. Nah, tapi kalau kita katakan contoh selain daripada perut kita kenyang, perut kita jadi lapar pula. Ketika mana kita puasa sunat ataupun puasa fardu. Nah, nafsu kita dah jadi kenyang dah. Kan? Perut kenyang, nafsu lapar. Contoh tak puasa. Nak cakap, nak tengok keburukan orang, nak cari keaiban orang, waktu perut kenyang. Tapi kalau perut lapar, antaranya ketika mana kita berpuasa dalam bulan Ramadan, ataupun kita puasa 6 Syawal. Nah, ada tak mudah nak bercerita perihal orang, kuat gelak ketawa? Tak ada. Sebab ketika itu nafsu tu dah kenyang kerana perut lapar. Kenyang tu tak mau buat lagi dah. Nah, sebab tu dia kata asal kekuatan kepatuhan, kesedaran dan penghargaan pada diri kita sendiri. Penghargaan tu maksudnya apa? Kita jaga kehormatan kita. Kita jaga muru'ah. Nah, kehormatan kita berasal daripada kita tak mudah tunduk kepada hawa nafsu. Nah, kan? Apa hari ni malas lah Ustaz, pergi juga. Kan? Kadang-kadang kan letih sangat Ustaz. Alah, tak apalah. Nah, letih kang ni pergi je lah solat berjemaah. Kang lepas bagi salam tu balik terus lah. Memang letih. Biasa tak ada Ustaz. Lepas salam tu memang duduk dulu wirid-wirid apa yang patut. Nah, tapi hari ni letih betul Ustaz. Dengan panasnya Ustaz hari ni. Ya Allah ya Rabbi. Nah, dengar azan berkumandang Ustaz surau An-Nur. Nah, rumah-rumah keliling ni memang dengar. Pergi dah kejap Ustaz, 5 minit, 10 minit Ustaz, semayang berjemaah lepas tu balik lah. Nah, nak rehat ke, nak apa ke, itu tanda orang yang tidak tunduk kepada hawa nafsu. Dan terakhir, kata Ibnu Ajibah. Nama dia siapa? Syekh Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Husna. Bawah sekali tu. Nah, Al-Idrisi Al-Shaziri Al-Fasi. Seorang tokoh ulama sufi yang terkenal. Dan merupakan ulama ahli tafsir. Dan menguasai pelbagai ilmu. Dilahirkan pada tahun 1160 Hijrah. Meninggal dunia pada 8 Syawal. Dalam bulan Syawal. Nah, antara karya dan kitabnya yang terkenal ialah Syarah Al-Hikam. Yang dikenali sebagai Iqas Al-Himam. Ni kita besar lah ni. Iqas Al-Himam. Kitab besar lah ni. Barang siapa yang melihat kepada dirinya
renung diri dia dan menganggap baik sesuatu yang keluar dari dirinya, aku buat itu, aku buat ini, datang daripada diri aku, bererti dia telah membinasakan, merosakkan diri dia sendiri. Nah, tulis sikit, adapun nikmat syukur tak ada masalah. Tulis sikit. Adapun nikmat syukur. Adapun nikmat syukur. Okey? Ustaz, alhamdulillah Ustaz, Allah Taala bagi kekuatan Ustaz. Lama dah Ustaz tak boleh sembahyang duha. Alhamdulillah boleh jaga. Tu. Nah, tapi dia duk rasa hairan diri. Nah, barang siapa yang melihat kepada dirinya dan menganggap baik sesuatu yang keluar daripada diri, dia buat apa tu semua dia rasa dia betul. Dia buat apa tu semua dia rasa itu yang paling terbaik. Dia hairan diri ni. Nah, bererti dia telah membinasakan diri sendiri, dia telah merosakkan diri dia sendiri. Bagaimana mungkin dapat diterima seseorang yang berakal waras suka kepada nafsu? Macam mana otak kita boleh terima? Nah, boleh setuju ke dengan orang yang kata semua diri dia betul? Nah, tak boleh setuju. Maknanya kalau benda tu bawa kebaikan, majoriti setuju, alhamdulillah jalan. Nah, benda yang baik. Tapi ramai-ramai kata, tak setuju lah Ustaz, nampak macam tak berapa elok lah Ustaz. Tak apa, ada kebaikannya. Nah, sebab tu kita kata adanya musyawarah. Macam masjid, surau kita. Kan? Benda yang baik nampak. Masjid. Kan? Nampak benda yang baik. Adakan majlis ilmu, adakan kuliah. Kuliah tu pula berkitab, fardu ain. Kan? Orang infakkan duit untuk guna jamuan Aidilfitri, buat itu, buat ini. Gunakan, manfaatkan. Nah, tapi ada setengah, Ustaz tolong Ustaz nak gunakan. Mana? Nah, amanah satu cerita, tanggungjawab satu cerita pula, nafsu satu cerita. Memang suka simpan duit. Masalah juga tu. Nah, sedangkan bukan duit dia. Orang infak, orang beri, orang sedekah, orang wakaf untuk gerakkan. Tapi dia jenis suka itu. Nah, jangan nak buat, biarkan apa yang ada saja. Jangan. Nah, anggap ibadat, anggap masjid surau ni macam mana rumah kita. Ini besar. Nah, macam mana? Agak-agak lah. Nak tak selekeh-selekeh kalau rumah kita? Nak hias segala macam hias. Kan? Kenapa masjid surau? Biarlah Ustaz, biarlah apa yang ada dan nah, setengah-setengah masjid dan setengah-setengah surau. Nah, duit banyak kadang-kadang tapi simpan tak manfaatkan, orang guna. Orang nak guna sesuatu tak boleh, itu tak boleh. Kan? Tapi alhamdulillah kebanyakan ni memang dah terbuka dah. Nah, kalau saya ingat Ustaz dululah 10 tahun, 15 tahun dulu jarang masjid surau ada open house, jamuan Aidilfitri, jarang. Nah, tapi sejak belakangan ni 10 tahun ni, kalau kita tengok Ustaz jemput jamuan Aidilfitri, kita buat karya kita, jadi macam Allahumma salli alaihi wasallam. Maknanya terkesan. Maknanya apa? Ada kefahaman. Maknanya ada apa? Ada kita katakan satu bentuk, dia panggil satu bentuk, orang panggil Allahumma salli alaihi wasallam, efek. Nah, impak dia tu. Ada. Kesan dia tu. Yelah Ustaz, kita ni pun buka wakaf. Nah, kita pun bagi lagi Ustaz. Kita pun, orang pun nampak hasil kerja kita. Subhanallah. Nah, ini adalah kekuatan kita untuk kita kejar, untuk kita buru pahala kita di negeri akhirat besok. Jadi saya rasa cukup dulu. Pukul 9 malam dah ni. Benarlah kata sebahagian hukama dalam menzahirkan kehinaan mereka yang tunduk kepada hawa nafsu. InsyaAllah nanti ada rezeki, nanti kita sambung pula pada muka surat 21 pada perkataan tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asirah. Ni perkataan hukama. Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi kuliah kita. Mudah-mudahan Allah Taala beri kebaikan kepada kita. Allah berikan manfaat kepada kita. Insya-Allah ada rezeki nanti kita sambung lagi kuliah kita di sesi akan datang. Yang baik tu datang daripada Allah, yang salah silap itu datang daripada ustaz sendiri. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala beri kebaikan kepada kita. Teruskan istiqamah. Apabila kita berada keluar daripada fasa tarbiyah madrasah Ramadan kita, inilah KPI kayu ukur kita yang sebenar. Dan yang paling penting, niatkan
Mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita dalam husnul khatimah, terutama di dalam rumah Allah, terutama dalam ketika mana kita sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita. Aqulu qawli hadza wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina wardina warda 'anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.